Masa ibadah hari Sabat yang penuh berkat telah tiba. Hari ini, marilah kita mengambil masa untuk pelajari firman Tuhan yang bertajuk pengertian yang Tuhan berikan. Sekiranya Tuhan tidak memberikan kita pengertian, hari ini kita mungkin berada dalam keadaan bodoh dan jahil, kerana kita tidak akan dapat mengenali Dia, serta tidak mempunyai harapan terhadap kerajaan syurga. Sebab itulah para nabi dan Alkitab meramalkan bahawa Tuhan akan datang ke bumi ini sebagai manusia pada zaman Roh Kudus dan memberikan umat manusia pengertian untuk mengenali Dia. Buku Kolose bab 2 ayat 2. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahsia Tuhan, iaitu Kristus, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan, supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Alkitab memberitahu kita bahawa rahsia Tuhan adalah untuk mengenali Kristus. Oleh kerana segala harta hikmat dan pengetahuan tersembunyi di dalam Dia, mengenali Kristus ini adalah salah satu perkara yang paling penting untuk keselamatan kita dan untuk pergi ke syurga. Kalau begitu, siapakah yang dapat mengenali dan menerima Kristus yang datang ke bumi ini sebagai manusia? Alkitab dan para nabi mengatakan bahawa mereka ialah orang yang menerima pengertian daripada Tuhan. Marilah mencari jawapan terhadap soalan itu di dalam buku 1 Yohanes 5 ayat 18. Kita tahu bahawa setiap orang yang lahir dari Tuhan tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Tuhan melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahawa kita berasal dari Tuhan dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahawa anak Tuhan telah datang dan telah mengaruniakan apa? Telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenali yang benar. Untuk mencari Tuhan, kita seharusnya perlukan pengertian, dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang benar dan hidup yang kekal. Tanpa pengertian, kita tidak dapat bertemu, mengenali atau menerima Tuhan apabila Dia datang ke bumi ini sebagai manusia. Kalau begitu, marilah membuka buku Mazmur bab 111 dan melihat Tuhan berjanji untuk memberikan pengertian kepada siapa. Bab 111 ayat 10. Takut akan Tuhan, permulaan kebijaksanaan, pengertian yang sempurna ada pada siapa? Semua yang mentaati perintah-perintahnya. Pujian baginya kekal selama-lamanya. Sebab kita dapat mentaati perintah Tuhan adalah kerana Dia telah membuka pintu kebijaksanaan dan pengetahuan serta memberi kita hati untuk memahaminya, bukan? Oleh itu, terbukti bahawa orang yang mentaati perintah Tuhan adalah orang yang mendapat pengertian daripadanya. Sebab itulah kita berusaha untuk mentaati perintah Tuhan sekarang dan bukannya perintah manusia. Di dalam buku Wahyu bab 14, ada ramalan tentang keturunan lain perempuan itu yang telah diselamatkan dari bumi ini. Alkitab meramalkan bahawa orang yang menentang syaitan dan berdiri di pihak Tuhan sekukuhnya adalah orang yang mentaati perintahnya. Dalam erti kata lain, semua orang yang mentaati perintah Tuhan memiliki pengertian. Kalau begitu, orang yang memiliki pengertian mengenali siapa? Mereka akan mengenali Tuhan. Orang yang memiliki pengertian ialah orang yang mentaati perintah Tuhan. Kepada orang yang mentaati perintah Tuhan, Dia tidak menyembunyikan kewujudannya, tetapi menyatakannya.
Tentang ini, buku 1 Yohanes memberikan jawapan yang pasti kepada kita sekali lagi. Marilah membuka buku 1 Yohanes, bab 2, ayat 3. Dan inilah tandanya bahawa kita mengenal Tuhan, iaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Penulis buku Mazmur dan Rasul Yohanes semuanya memberikan kesaksian yang sama, bukan? Alkitab berkata bahawa jika ada kesaksian 2 ada 3 orang, kesaksian itu mesti dianggap benar. Ayat 4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Tuhan. Dengan itulah kita ketahui bahawa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahawa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Apabila kita melihat firman ini di dalam Alkitab, kita dapat tahu bahawa semua orang yang mengaku mengenali Tuhan tanpa mentaati perintahnya ialah pendusta. Ini kerana kepada orang seperti itu, Tuhan tidak pernah memberikan pengertian untuk mengenalinya. Sebab itulah menurut buku Galatia, hukum Taurat membawa kita kepada siapa? Itu membawa kita kepada Kristus, iaitu Tuhan. Bukan? Kita harus mengetahui tentang perintah Tuhan. Alkitab mengatakan bahawa semua orang yang mematuhi perintah Tuhan ialah orang yang memiliki pengertian. Walaupun Tuhan datang ke bumi secara rahsia, mereka dapat mengenali, menerima dan berjumpa dengan Dia. Di kampung Gerobok ini, orang yang mematuhi perintah manusia dan bukannya perintah Tuhan adalah sebanyak pasir di pantai. Kalau begitu, adakah Tuhan akan menyatakan diri kepada mereka? Dia tidak akan melakukannya. Orang yang mengaku mengenali Tuhan tanpa mentaati perintahnya tidak memiliki apa? Pengertian yang Tuhan berikan. Oleh kerana mereka tidak memiliki pengertian, mereka dapat mengenali Tuhan atau tidak. Walaupun diberikan firman Tuhan yang berharga dan diterangkan 100%, mereka tidak mempercayainya. Marilah melihat buku Matius 4:15 ayat 7. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Faktor utama dalam ajaran mereka adalah perintah manusia, bukan perintah Tuhan. Bagi orang yang mematuhi perintah Tuhan, dia membimbing ke jalan untuk mengenalinya dengan memberikan mereka pengertian dan kesedaran agar mereka dapat menerima Dia. Namun, orang yang memandang Tuhan melalui ajaran berdasarkan perintah manusia menganggap Tuhan sebagai bid'ah atau ketua ajaran sesat. Tuhan datang dan pergi setelah menerangkannya kepada kita pada 2000 tahun dahulu. Orang yang mematuhi perintah Tuhan memiliki pengertian yang akan membolehkan mereka mengenalinya. Apabila Tuhan datang ke bumi ini sebagai manusia, sama ada Dia datang dalam imej lelaki atau perempuan, faktor yang paling penting untuk dapat bertemu dan mengenalinya adalah mematuhi perintahnya. Bukan? Marilah kita ketahui mengapa Yesus berkata, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Melalui buku Yesaya, bab 29, ayat 11. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu, penglihatan di sini merujuk kepada Alkitab. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti apa? Isi sebuah kitab yang termeterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat, sebab kitab itu termeterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman,
Oleh kerana bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ayat 14. Maka sebab itu, sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berkhidmat akan hilang, dan kearifan orang-orang yang arif akan apa? Akan bersembunyi. Ini bermaksud bahawa mereka menjadi orang yang tidak dapat mengenali Tuhan sama sekali. Jika mereka tidak mengetahui apa-apa, mereka akan dapat datang ke jalan yang mengenali Tuhan dengan cepat. Perintah manusia mengawal kehidupan iman mereka sepenuhnya, dan perspektif itu telah menjadi stereotip. Akibatnya, mereka tidak dapat mempercayai Tuhan walaupun dia sendiri datang ke bumi ini dalam bentuk manusia dan menerangkan semua ramalan di dalam Alkitab kepada mereka. Ini kerana mereka menilai dan membezakan segala-galanya dalam kerangka yang telah dibuat oleh manusia. Oleh itu, bagi orang yang diajarkan oleh perintah manusia, hikmat mereka yang berhikmat akan hilang dan kearifan mereka yang arif akan bersembunyi. Dalam erti kata lain, mereka tidak akan dapat mengenali Tuhan. Oleh itu, di dalam buku Hosea 4 ayat 6, Nabi Hosea berkata, orang yang mengaku mempercayai Tuhan akan binasa kerana kurang pengetahuan. Kerana mereka tidak memiliki pengetahuan tentang perintah Tuhan, mereka menilai Alkitab dan kebenaran melalui ajaran dan perintah manusia. Jadi, pengetahuan mereka sentiasa berjangkah. Yesaya 43 berkata, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Juga, di dalam buku Kisah Para Rasul 4 tertulis apa? Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Melihatnya, mereka berkata, bagaimana firman itu boleh berbeza dalam Alkitab yang sama? Jadi kesimpulan mereka adalah, Alkitab tidak boleh dipercayai. Itu ditulis oleh manusia. Buku Kisah Para Rasul ditulis oleh seseorang yang bernama Lukas. Semua tulisan para nabi Perjanjian Lama hanya untuk orang Israel, bukan untuk semua umat manusia. Kesimpulan mereka terus membimbing mereka ke arah yang salah. Ini kerana mereka tiada pengetahuan atau ajaran betul tentang Trinity. Apa yang kita sambut? Kita menyambut Paskah. Paskah adalah perintah siapa? Paskah adalah perintah mutlak yang diperintahkan oleh Tuhan untuk menyambutnya tahun demi tahun. Adakah gereja-gereja hari ini mematuhi perintah ini? Tidak. Hari ini adalah hari yang sangat berharga bagi kita. Tetapi itu adalah hari yang tidak bermakna bagi gereja lain. Hari penting yang Tuhan tuliskan di dalam Alkitab ini telah menjadi hari yang tidak bermakna bagi mereka. Hari Sabat ini juga tidak bermakna dari sudut pandangan mereka yang telah diajar berdasarkan perintah manusia. Namun, bagaimana pula dengan pandangan Tuhan? Hari itu adalah hari yang sangat penting bagi orang yang mematuhi perintah Tuhan. Melalui Paskah yang kita sambut ini, Tuhan melakukan apa? Tuhan telah menyatakan kewujudannya. Dahulu, apabila kita tidak tahu Paskah, tidak kira berapa banyak kita membaca buku Yesaya 4:25, kita tidak dapat memahami maksudnya. Dan tidak kira berapa banyak kita membaca tentang Melkisedek, di dalam buku Ibrani 4:5, kita tidak tahu mengapa Yesus datang menurut peraturan Melkisedek. Namun, setelah menyedari kehendak Tuhan dalam Paskah dan mematuhi perintah ini, barulah kita dapat memahami sejelasnya tentang firman di dalam buku Yesaya 4:25, Yohanes 4:6 serta Matius 4:26. Kita dapat memahami makna Paskah sepenuhnya dan mengapa kita mesti menyambutnya, bukan? Jika tidak tahu tentang Paskah, kita tidak dapat mengenali siapa, kita tidak dapat menerima Kristus yang datang ke bumi ini buat kali kedua. Jika kita tidak menerima dia, siapa lagi yang gagal kita terima? Kita tidak dapat menerima isteri anak domba, iaitu Ibu Syurgawi Yerusalem.
Di dalam buku Yesaya 4:29, tertulis, apabila kita diajar oleh perintah manusia, hikmat dan kearifan akan hilang. Tuhan berkata bahawa Dia akan memberikan pengertian kepada orang yang mematuhi perintahnya, supaya mereka dapat mengenali yang benar, iaitu Kristus. Kita ialah orang yang sedang mematuhi perintah Paskah dan hari Sabat. Kalau begitu, dapatkah kita mengenali Tuhan walaupun Dia datang ke bumi ini dalam badan manusia? Kita dapat mengenali Dia. Buku Yesaya 45 ayat 6. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Siong ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk. Suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersunsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini, Tuhan akan mengkoyakkan kain perkabungan yang diselumbungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Tuhan kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh kerana keselamatan yang diadakannya. Jika kita melihat firman ramalan dalam ayat 9, ada orang yang berseru, sesungguhnya inilah Tuhan kita. Mereka berkata, inilah Tuhan kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Di dalam ramalan buku Yesaya bab 25 ini, mereka berseru, inilah Tuhan kita, dengan melihat bapa tertentu. Apakah bapa itu? Apakah bapa yang terpendam sebelum situasi ini? Kita dapat melihat bapa Tuhan menyediakan suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar dan meniadakan maut untuk seterusnya melalui anggur yang tua benar itu. Setelah melihat bapa itu, apakah yang mereka katakan tentang Dia yang menyediakan perjamuan itu? Sesungguhnya inilah Tuhan kita, yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Mereka dapat mengenali Dia melalui apa? Anggur yang meniadakan maut untuk seterusnya. Tanpa menyapu Paskah, tiada sesiapa pun yang dapat tahu tentang ini. Hanya orang yang pernah menyambut Paskah dapat meyakini fakta bahawa air anggur Paskah adalah air anggur yang telah menjanjikan pengampunan dosa dan kehidupan kekal. Kepada orang yang mematuhi perintah Tuhan, Dia akan memberikan pengertian supaya mereka dapat mengenali yang benar, iaitu Kristus. Hanya dengan mendengar gantungan ini, anda dan saya yang telah menyambut Paskah mendapat tahu apabila Kristus datang ke bumi ini, Dia akan membawa kebenaran Paskah, bukan? Sesungguhnya inilah Tuhan kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Keselamatan tidak dapat diberikan oleh orang lain. Sesungguhnya Dia sahaja yang akan menyelamatkan kita. Keyakinan yang tegas ini diramalkan di dalam buku Yesaya 45, bukan? Melalui ini, kita mendapat tahu bahawa perbezaan antara orang yang menerima pengertian dengan yang tidak adalah perbezaan antara orang yang mentaati perintah Tuhan dengan yang tidak. Orang yang menerima Kristus, apabila Dia datang ke bumi ini buat kali kedua, mestilah umat Tuhan yang mendapat ajaran langsung daripadanya dan mematuhi perintah Dia. Jika tidak, tiada pilihan selain menolak Mesias yang datang, seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada 2000 tahun dahulu. Adakah anda ingat apa yang tertulis dalam buku 1 Yohanes 2 ayat 3? Barang siapa berkata, aku mengenal Tuhan, tetapi tidak menuruti perintahnya, ialah pendusta. Maksudnya, dia tidak akan dapat mengenalinya sama sekali. Ada dua jenis manusia di dunia ini, orang yang menganggap Paskah penting dan orang yang tidak. Manakah antara dua jenis kumpulan orang ini yang patut dikatakan betul? Orang yang tidak mematuhinya mengatakan bahawa adalah betul untuk tidak mematuhinya. Dan orang yang mematuhinya mengatakan bahawa adalah betul untuk mematuhinya. Jika hujah mereka berbeza seperti ini, mendengar penghakiman Tuhan adalah paling pasti, bukan? Menurut buku Lukas bab 22, berapa banyak Yesus ingin menyambut Paskah, Dia berkata, aku sangat rindu makan.
Dalam arti kata lain, menyambut. Paskah ini bersama-sama dengan kamu. Oleh itu, penghakiman Tuhan sama ada untuk menyambut Paskah atau tidak, sudah berakhir. Tuhan yang telah menubuhkan kebenaran keselamatan untuk menyelamatkan kita, menegaskan melalui buku Injil ini. Inilah apa yang ingin sekali aku sambut. Bukan, hal ini muncul di dalam buku Injil, iaitu buku Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Bukan, pada 2000 tahun dahulu, Tuhan menegaskannya sekali lagi. Aku pasti akan membawa kebenaran Paskah. Marilah mencari satu firman lagi di dalam buku Ibrani bab 7. Bab 7, ayat 18. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu, iaitu hukum perjanjian lama, dibatalkan. Kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan, dan kerana itu tidak berguna, sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Tuhan. Ayat ini menggambarkan bahawa Tuhan akan memusnahkan hukum perjanjian lama dan menubuhkan hukum perjanjian baru. Ayat 20. Dan sama seperti hal ini, tidak terjadi tanpa sumpah. Memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah. Tetapi ia dengan sumpah, diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Ayat 22. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Maksudnya, dia telah menjadi jaminan perjanjian baru. Ayat 23. Dan dalam jumlah yang besar, mereka telah menjadi imam kerana mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi kerana ia tetap selama-lamanya, imamatnya juga apa? Tidak dapat beralih kepada orang lain. Tidak beralih kepada orang lain bermaksud tiada perubahan dan tempoh jawatan itu. Betul? Di Korea, tempoh jawatan presiden biasanya 5 tahun. Di syarikat, tempoh jawatan pengarah adalah kira-kira 2 tahun. Ada tempoh jawatan sedemikian. Bagaimana pula dengan tempoh jawatan Yesus? Alkitab mengatakan bahawa tempoh jawatannya sebagai imam tidak akan berubah atau beralih kepada orang lain. Apakah maksud tidak beralih kepada orang lain? Maksudnya buat selama-lamanya. Betul? Sama ada pada kedatangannya yang pertama atau kedua, dia akan sentiasa mengekalkan dan melaksanakan imamatnya. Serta dia akan muncul semula sebagai imam kuat kali kedua untuk mengajarnya kepada semua manusia. Pada 2000 tahun dahulu, Yesus memainkan peranan imam menurut peraturan apa? Bab 5, ayat 6. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Menurut peraturan apa? Peraturan Melkisedek. Adakah dia ialah imam menurut peraturan Melkisedek hanya pada kedatangannya yang pertama untuk selama-lamanya? Jadi pada kedatangannya yang kedua juga, dia ialah siapa? Dia akan datang ke bumi ini buat kali kedua sebagai imam menurut peraturan Melkisedek. Jika dia datang sebagai imam menurut peraturan Melkisedek, dia mesti membawa kebenaran apa? Paskah pasti akan muncul. Ini kerana menurut buku Kejadian 4:14, imamat menurut peraturan Melkisedek akan disempurnakan melalui roti dan anggur serta hukum persepuluhan. Betul? Ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan rata tangis dan keluhan kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan kerana kesalehannya, ia telah ditengahkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah diteritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Tuhan menurut peraturan Melkisedek. Kalau begitu, adakah imamat pada kedatangannya yang pertama akan berubah pada kedatangannya yang kedua? Sudah tentu, imamat Melkisedek tidak akan beralih kepada orang lain. Jadi, apabila Tuhan datang ke bumi ini buat kali kedua juga, dia mesti membawa kebenaran apa? Dia yang membuka anggur yang tua benar dan mengadakan perjamuan yang akan meniadakan maut buat selamanya melalui air anggur itu, ialah Tuhan kita. Maksudnya,
Dia yang datang ke bumi ini dengan membawa kebenaran Paskah perjanjian baru menurut ramalan Alkitab ialah siapa? Dia ialah Tuhan kita. Siapakah yang membawa Paskah? Siapakah yang mendedahkan kebenaran Paskah yang telah dimeteraikan selama 1600 tahun? Kita ialah orang yang berada dalam ajaran Tuhan itu. Jadi, masa depan kita akan cerah sejauh mana? Tolonglah cuba fikirkannya. Andaikan ada seseorang yang tinggal di Korea tanpa mengenali siapa ibu bapanya, pada suatu hari, salah seorang jutawan yang paling kaya melawat Korea untuk mencari anaknya yang hilang. Namun, anaknya menjalani kehidupan yang agak miskin. Dia mencari rezeki dengan melakukan 2 atau 3 pekerjaan. Kemudian, dia mendapat tahu bahawa bapaknya ialah orang terkaya di Amerika. Bapaknya datang ke Korea untuk mencari anaknya dan meninggalkan hartanya. Lalu, dia tahu bahawa anak yang jutawan itu cari ialah dia sendiri. Dapatkah anda bayangkan bagaimana perasaannya? Mungkin dia tidak menyatakan perasaannya. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana masa depannya akan terbentang. Dia masih tinggal di rumah sewa. Tetapi sebaik saja dia pergi ke Amerika, dia akan mewarisi semua harta bapaknya. Kemudian, dia akan menjadi CEO kerana dia ialah anak presiden di syarikat besar. Kalian semua, dapatkah dia tidur? Dia mungkin mempunyai masa seperti mimpi setiap hari, bukan? Anda dan saya berada dalam keadaan seperti dia. Tidak lama kemudian, para malaikat di syurga dan semua makhluk rohani di alam semesta akan mencemburi kita. Mereka akan berkata, kamu sungguh hebat. Anda ialah anak-anak maha kuasa. Apabila kita hanya melihat situasi yang berlaku di bumi kecil ini, kita mungkin berfikir, adakah hal merayakan Paskah adalah hebat? Hal menyambut hari Sabat adalah hebat? Adakah hal menerima bapa dan mengenali ibu adalah begitu hebat? Jadi, semua hal ini tersembunyi sebagai rahsia kerajaan syurga. Anda dan saya mempunyai rahsia kerajaan syurga sebagai anak-anak Tuhan, bukan? Namun, apa yang akan berlaku jika kita melepaskan hak kita sebagai anak-anak Tuhan tanpa mengenali nilainya? Perkara sedih seperti itu tidak sepatutnya akan berlaku. Cubalah bayangkan, seorang bapa yang terkaya di dunia datang untuk mencari anaknya yang hilang, dan anak itu ialah anda. Apakah perasaan anda? Membayangkan sahaja membuatkan anda bahagia, bukan? Amat gembira. Bagaimana kehidupan saya akan berubah? Apakah yang akan berlaku kepada masa depan saya? Anda akan tinggal di rumah besar. Seramai orang melayani anda, seperti putra dan puteri. Jika anda berfikir tentang masa depan, anda hidup dalam persekitaran itu, betapa seronoknya setiap hari. Betapa gembiranya kehidupan yang diberikan kepada anda hari ini. Hal mengenali Tuhan bukanlah perkara kecil sama sekali. Anda mungkin tidak berasa bahawa anda telah menjadi anak Tuhan kerana anda masih berada di bumi ini. Betul lah? Dia tidak dapat merasakan apapun semasa dia berada di Korea. Dia mesti pergi ke Amerika terlebih dahulu. Setelah dia pergi ke sana, bapaknya akan mengumpulkan semua wartawan dan mengisytiharkan, aku telah bertemu dengan anakku yang hilang. Kalian semua, hari dan saat seperti itu akan segera tiba di dunia rohani. Janganlah terlalu memikirkan tentang apa yang akan lenyap segera di bumi ini, tetapi lihatlah masa depan cerah dan mulia yang akan Tuhan kurniakan kepada kita. Dengan meminta agar semua ahli kelokasion dapat memasuki syurga, iaitu tanah air abadi kita, saya tamatkan khutbah. Terima kasih.